الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Okey, terima kasih Madam Hamzi. Okey. Jadi untuk hari ini saya sepatutnya masuk topik array two dimensional array lah. Okey, tapi sebelum tu kita nak buat satu program. Program tu kita nak input jawapan pelajar, ada 10 orang pelajar. So basically coding yang saya buat ni, coding ni bukannya array. Okay, coding ni bukannya array. Tapi sebenarnya bila kita kata string tu, string tu sendiri adalah array. Okay, contoh output dia bila saya run, okay, kita ada 10 orang tadi. Okay, kita ada 10 orang pelajar, means that kita akan input dia 10 kali. Okay, dengan setiap kali tu jawapan ni kita akan input sebanyak 5 jawapan pelajar. Okay, sebanyak 5 jawapan pelajar. So kalau 5 jawapan maksudnya dia akan ada contohnya soalan nombor 1 jadi A kan. Soalan nombor 2 dia jawab B. Macam tu lah. Okay. So kita boleh kata dia adalah string. Okay, kita kata dia adalah string. So basically kita declare dia adalah string pada jawapan tu. Okay, string jawapan. So kita boleh masukkan apa saja jawapan lah. So basically kita akan dapat macam ni lah. Contohnya untuk pelajar kosong ni saya buat kosong nak buat satu pun nak plus satu je lah belakang ni. Okay, pelajar kosong jawapan dia A, soalan nombor 1 dia jawab A, soalan nombor 2 dia jawab D, 3 jawab D, 4 jawab D, 5 jawab D juga. Okay, soalan pelajar kedua apa jawapan dia, pelajar ketiga dan seterusnya. So kita akan ada 10 jawapan. Okay, semua jawapan ni dia adalah string. Kita simpan dia sebagai string. Okay, sebenarnya kita boleh buat dia sebagai character, array of character. Dia string dengan character ni kita boleh manipulate dia. Kalau kita kata dia adalah string, sebenarnya kita boleh katakan dia adalah array of character. Array of character. Di mana setiap satu huruf di dalam string tu dia mewakili satu karakter. Means that contohnya pelajar kosong tu jawapan dia A, D kan. So A tu adalah untuk karakter kosong. Okay, D tu adalah karakter 1. Okay, jawapan kosong, jawapan kosong, jawapan 1, jawapan 2 dan lain-lain. So dia start dengan jawapan kosong, 1, 2, 3 dan 4. Okay, so array memang dia bermula daripada kosong, index dia. Dia bukannya start daripada 1. So dia bermula daripada kosong. Okay, okay. Faham tak yang ni? Faham tak? Faham tak coding ni? Mudah saja. Kita nak input jawapan pelajar. Input jawapan pelajar. Ada 10 orang pelajar. Ni 10 orang pelajar. So kita boleh input jawapan dia sebanyak 10 kali dengan menggunakan string. Okay, dia bukan lagi array ni. Dia bukan lagi array. Tapi kita boleh kata string jawapan ni adalah array sebenarnya. Array of character. Okay, array of character. Maksudnya kalau kita declare string ni, kita declare macam ni pun boleh juga tapi kita buat dia lain sikit lah. Kita kata karakter array jawapan sama dengan new karakter size dia 10.
Okay. So dia sama. Sama dengan yang ni. Nampak tak? Awak nampak tak? Okay. So bila kita declare yang ni, dia sama dengan string. Kita declare string jawapan. Jadi untuk kita print satu-satu pun samalah kan. Kita boleh print dia satu-satu menggunakan array. Ni kalau nak print jawapan setiap satu A, B, C, D tadi ni, kita boleh print sebagai array sebagai array. So kita boleh print A, D, 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 D semua ni sebagai character. Okay, array of character. Okay. Jadi untuk hari ni sebenarnya saya nak tunjuk multi-dimensional array. Okay, multi-dimensional array kita tak naklah multi-dimensional array yang kompleks. Kita nak buat sampai 2-dimensional array. Okay, so basically 2-dimensional array ni buku dalam buku ni contoh bila kita ada satu table. Okay, satu table ni. Okay, satu table ni setiap satu sel ni macam kosong ni merujuk kepada distance. Daripada Chicago ke Chicago, of course kosong kan. Daripada Boston ke Boston, of course kosong. Okay, tapi daripada Boston ke Chicago ada jarak dia. Okay, semua kita simpan ni dalam bentuk matrix. Okay, matrix. So kita simpan ni dalam bentuk matrix menggunakan 2-dimensional array. Okay, so dalam ni adalah data dia. Data dia semua integer di mana setiap satu integer tu mewakili jarak antara bandar ke bandar. Okay, jadi kalau kita tengok soalan ni, kita berpandukan yang ni kita boleh buat declaration ataupun kita boleh buat initialize ataupun assign value tu. Okay, dia start dengan kosong. Cuba kalau tengok caranya adalah kalau double two-dimensional array dia ada dua kotak. Kalau single array dia ada satu kotak. Okay, yang ni kita pakai double ataupun two-dimensional array. Dia ada dua kotak. Okay, dua kotak kenapa? Sebab dia mewakili setiap satu sel. Contoh kita kata kita boleh baca macam ni sebenarnya. Dia bermula dengan baris dulu. Baris maksudnya kita akan baca macam ni, baris. Lepas tu barulah laju ataupun row and column. So setiap satu ni kita akan input dia adalah secara baris dulu. So kita start dengan kosong. Contoh yang kosong ni adalah untuk matrix. Awak tahu kan matrix kan? Kita ada baris, kita ada lajur. So dalam kes ni dia ada berapa baris ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So row dia pun ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia 7 kali 7. Okay, 7 darab 7. Matrix 7 darab 7 yang ni Di mana dia start dengan kosong kosong. Okay, kosong kosong merujuk kepada sini. Okay, kalau sini ialah kosong, kita baca dia baris dulu kosong 1. Okay, ini adalah kosong 1. Kalau yang ni saya highlight ni adalah kosong 2. Okay, yang ni berapa ni? Yang saya highlight 661 tu berapa? Matrix berapa? Nah, 661 yang saya saya highlight. Berapa? Awak faham tak ni? Apa yang saya explain ni? Kita tak faham.
Ni matrix matrix maksudnya kita nak mewakili satu, kan kalau biasa array, kalau kita declare 10 katakanlah 10 kita declare 10 pelajar 10. So kita ada kotak dia 10 kan. So index dia bermula dengan 0 sampai 9. Yang tu faham tak? Okay. Okay. Tapi yang ni kita ada two dimensional array, means that dia ada dua bracket. Kalau kita tengok bracket cara kenapa untuk multi dimensional array ni, bila kita ada data kita simpan dalam bentuk matrix. Okay, matrix berapa kali berapa. Okay, contoh dalam kes ni kita ada matrix dia 7/7. Okay, 7/7. So 7/7 setiap satu ni dia mewakili setiap satu sel. Okay, tak apa, tengok dulu yang ni. So 661 ni sebenarnya mewakili berapa baris? Saya cuba bilang. 0, 1, 2, 3, 4. Adalah mewakili 4, 0, 1, 2, 3. 4, 3. So dia mewakili distance 4, 3. Okay. Okay, untuk declaration, untuk kita initialize ataupun assign value, kita buat bracket macam ni. So kita buat bracket sekali, tutup sekali. Lepas tu yang ni data dia secara semua data ni represent yang ada dalam kotak ni. 0. So kita akan ada 7 data lah. Okay. 7 baris dan 7 laju. Kita bukan ambil data dia macam memanjang. Kita ambil melintang. Baris. Okay. So declaration dia, cara nak declare dia sama macam yang tu, cuma tambah double bracket je. Okay. Contoh kita ada matrix macam ni, integer matrix. Okay. Kalau 5/5, kita kata macam mana kita nak declare dia. Okay, matrix, integer matrix tambah bracket tu 2 kali. Sama dengan, ni boleh buat sekali sama dengan new integer 5/5. Belakang tu 5/5. Dia ada 2 kotak. Okay, so 2 kotak. Okay, kalau kita tengok ni adalah nombor yang kita masuk. By default, kalau kita declare berapa kali berapa, kalau data jenis integer, dia memang masuk 0, 0, 0 semua sekali. Let's say kita kata matrix 2, 1 sama dengan 7. So dekat mana 7 ni nak masuk? So dia akan cari baris kedua. Okay, di sini baris kedua 2, 1. Baris kedua laju dia 1. So masukkan nilai 7 di sini. Okay. Kita juga boleh buat macam ni lah. Contoh kita nak declare macam tadi. So kita masuk 1, 2, 3. Ni kita tak buat size je, tapi automatik kita tahu dia adalah matrix berapa baris? 4/3. Okay, 4/3. Okay, so bila kita buat macam ni, sebenarnya kita masukkan 0, 0 dengan 1. Okay, kita buat sekali je A ni, tapi sebenarnya kita boleh buat dia asing-asing macam ni. Kita boleh buat 0, 0, 1, 1, 0, 4, 2, 0, 7. Lepas tu 0, 2, 3 dan lain-lain. Okay. Ni cara kita nak input dia lah. Okay, ni adalah cara kita nak initialize array tu 4/3. Lepas tu kita nak assign value macam ni, kita assign value assign tu maksudnya sama dengan. Okay.
So cara kita nak, kalau nak input dia boleh input. Input dia, cara input dia sama je macam kita buat input array biasa tu, cuma dia ada dua for. Okay, dua for. Okay, nanti kita tengok yang dekat bawah tu. Cuma yang ni adalah cara untuk kita assign ataupun initialize value. Dan kita boleh print balik nilai dia. So nak print macam biasa saja. So kita boleh print. Okay, macam mana nak length, nak tengok length using x.length. Okay, x0, x1, so kita boleh print satu-satu. So yang ni kita boleh pakai for, kita boleh pakai for. So dia akan ada dua for. For yang pertama mewakili baris dia. So let's say yang ni dia ada for mewakili 4. Macam mana kita nak buat untuk looping 4 kali. So dia for I sama dengan kosong, I kurang daripada 4, I plus plus macam tu. Untuk mewakili lajur dia, kolom dia tu. So for guna J pula, J sama dengan kosong, J kurang daripada 3. Okay, J plus plus. Okay, so kita akan dapatlah untuk looping tu. Okay, cuba tengok dekat sini untuk for ni. Ni cara dia. Ni. Cara untuk kita input. Okay. Tadi kita initialize. Lepas tu kita nak input dia. So kita tengok row dia berapa. Lepas tu column dia berapa. Okay, nak letak row.length boleh. Matrix.length boleh. Ataupun terus letak tadi. Macam tadi kan 4 darab 3 kan. Ataupun kalau dalam case ni 10, 10. Dia tak ada beza. So sini jadi 10. Di sini adalah 10 juga. Sini So dia tak ada beza lah. Okay. Ni nak buat random. So nak printing array sama je. Kalau array biasa kita pakai for satu je. Kalau two dimensional array kita kena pakai dua for. For yang pertama mewakili baris. So kita kena bilang baris dia berapa. For yang kedua mewakili lajur. So kita kena bilang berapa lajur dia. So yang lain sama saja. System.print. Ni adalah array dia, matrix. Sini adalah row. Yang pertama adalah row. Yang kedua adalah column. Okay, yang kedua adalah column. Okay, ini contoh kita nak sum all element. Lepas tu kita nak by column sahaja. Okay, ini nak cari row of largest sum. Okay, nanti awak buat lah. Nanti buat dekat lab lah. Nanti kita buat dekat lab. Okay, ni contoh dia. Okay, show output nanti kita tengok. Okay, saya nak explain pasal tadi yang okay, grading a multiple choice test. Macam tadi kan string kita buat awal-awal tadi. So yang kita buat awal-awal tu, let's say ni adalah jawapan student. Okay, jawapan student kita ada A, B, C, A, B, A, C, 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 C tu kita simpan untuk pelajar kosong, pelajar pertama. Okay, dia ada 10 jawapan. 10 jawapan tu kita nak simpan dia. Okay, kita dah start daripada kosong sampai 9. Dia ada 10 jawapan So kita ada 8 pelajar. Kita ada dalam kes ni kita ada 8 pelajar. So by default matrix dia kita boleh kata macam mana kita nak simpan ni, dia adalah baris dia ada berapa. So 8 8 baris dia ada 10 lajur, 10 row dia. Okay. So kita nak simpan. Ni jawapan kita simpan dekat ni adalah student, jawapan student, ni adalah jawapan. Jawapan untuk soalan nombor 1 D. Soalan nombor 2 B dan lain-lain. So kita ada dua array lah. So array yang ni adalah, array yang student ni adalah array two dimensional array. Array yang ni adalah single dimensional array. Okay, single dimensional array. So kita ada dua array. So yang ni contoh dia. Let's say kita simpan. Ni adalah char answers. Char, karakter dia char ada dua kolom tu menunjuk kepada dia ada dua jawapan lah.
Dua jawapan pula. Two dimensional array lah. Okay. Dia ada dua kotak tu. Okay, so dia ada jawapan dia. Setiap satu ni kita simpan A, huruf dia kena ada apa tu? Dia kena ada single quotation. So B, A dan lain-lain. Okay. So kita ada berapa tadi? Kita ada 8 pelajar kan? So awak kena bilang lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ni jawapan pelajar. Okay. Yang ni adalah untuk jawapan kita simpan dalam bentuk satu dimensional array. Jawapan dia. Okay. Lepas tu kita nak buat satu program untuk kita check jawapan pelajar tadi sama tak dengan jawapan answer tu lah, key tu. Okay. Kalau sama dia betulkan. Okay. Kalau sama betul, kalau tak sama tak kira lah. Okay. So macam mana dia nak check grade ni? Macam mana nak buat nak check? Okay, so kita ada setiap satu tu kita ada berapa pelajar tadi? 8 pelajar Okay, pelajar ni kita simpan dalam answers. Jadi kalau kita tengok pelajar ni kita simpan dalam array, nama dia answers. Two dimensional array, nama dia answers. Okay, yang jawapan kita simpan, jawapan sepatutnya jawapan ni adalah keys, tu adalah single dimensional array. So kita akan check, kita akan bandingkan two dimensional dengan single dimensional array. Kita akan bandingkan. Macam ni kita nak banding, cuba tengok So yang ni kita akan buat untuk setiap satu. Ni mewakili setiap baris. Jawapan pelajar tu setiap baris. Ada berapa pelajar? Ada berapa answers? Ada 8. Okay. Awak nak gantikan answers ni dengan 8 pun boleh Okay. So kita nak start di sini. Start dengan correct count kosong. Okay, dia tak boleh correct count letak ke atas. Kalau letak ke atas, nanti dia akan tambah untuk semua pelajar. Sekarang ni by default, bila kita dah buat satu line tu, kita nak pelajar kedua dia start balik kosong kan. Okay, kira pelajar tu betul ke tak tu, satu pelajar tu kita akan buat satu tu. Lepas tu kita akan kosong balik semula untuk pelajar yang kedua, bawah dia tu. Ini kan, maksud saya kita dah check A, B, A dengan jawapan semua-semua tu. So kita akan start balik dengan kosong. Okay, so yang ni nak trace ni, macam mana nak trace? Sebenarnya kalau tracing ni, awak kena buat satu-satu untuk tracing output. Barulah mudah. Okay, dalam final ada soalan-soalan yang tracing. Maksudnya bukannya dapatkan output saja, tapi awak kena tunjuk jalan kira untuk dapat markah. Tunjuk jalan kira macam mana. Okay. So kalau macam ni, macam mana nak buat? Awak kena letaklah. Contohnya I sama dengan kosong. So letak kosong sini. Saya nak tunjuk kat sini, nantilah saya tunjuk. Kena pakai marker. Okay, I sama dengan kosong. So buat ni, I kosong. Kosong kurang daripada answers.len. Answers.len represent bilangan baris. So berapa bilangan baris itu? 8 kan? So I kosong kurang daripada 8 true. So true, correct count jadi kosong. Okay. Lepas tu kita ada J. J sama dengan kosong. Okay. Yang ni merujuk kepada length of jawapan pelajar. So kita ada 10 Yang atas ni merujuk pada 8. Yang bawah ni merujuk kepada 10. Okay, merujuk pada 10. So kita akan check. If answer IJ sama dengan key J. Okay, IJ ni merujuk kepada kosong, indeks kosong yang ni. A ni. A ni merujuk kepada indeks kosong. Kalau jawapan ni sama dengan yang ni, macam mana kita nak rujuk dia? Ini adalah keys kosong. So keys kosong ialah keys J. Okay. J kosong kan? Kita tak boleh buat I ni. I nanti dia jadi 8 je jawapan. Kita ada 10 jawapan kan? So kita start dengan, kita buat dengan J. So kalau dia sama,
sama dengan ni 2 kali. Sebab apa 2 kali? Kita nak kata dia adalah sama. So sama, so kita akan tambah 1 pada correct count. Correct count tadi kosong. Okay, so tambah 1 pada correct count ni. Okay, lepas tu kita akan buat lagi for ni. J sama dengan 1, dia plus ni J sama dengan 1. Okay, J kurang daripada 10 lagi. So check. IJ maksudnya 01. 01 ni, dia jadi 01 01 ni merujuk kepada sini B. Ini jawapan B. So B01 sama tak dengan ni yang kedua ni. Ni kes kes 1. 1 sebab J dah jadi 1 kan. Kalau dia sama, so kita akan kira lagi. Kalau tak sama, dia tak kira. So at the end, kita akan buat looping ni sebanyak 10 kali. Untuk J, kita akan buat dia sebanyak 10 kali. J sebanyak 10 kali ni represent yang ni yang baris ni. Setiap baris 10 kali. 10 kali ni kita akan compare dengan 10 kali yang ni. Okay, 10 kali ni. Okay, kalau betul kita akan tambah markah dia. Kalau tak betul dia tak kira lah. Okay. Jadi last kali bila kita nak pergi kepada, kita dah habis 10. Jawapan pelajar yang pertama ni dah habis 10. Kita check. Kita nak balik semula kepada I. I maksudnya I tu sama dengan 1. Okay, tadi I tu sama dengan kosong. Yang ni, sekarang ni I sama dengan 1. Terus dia buat balik. I 1. Okay, tapi count ni balik semula kosong. Untuk pelajar lain jadi kosong. So jadi 1, 0. 1, 0 merujuk kepada ini 80. 1, 0. Okay, ni 1, 1. 1, 2, 1, 3 dan lain-lain. Lepas tu balik semula kepada nilai yang ni, iaitu 2, 1, 2, 0. 2 baris dulu 2, 0. Dan ni 0, 0, ni 1, 0. Ini 2, 0. Ni 3, 0. Kita ada semua sekali. Berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sekali yang ni adalah 7, 0. Maksimum untuk array ni adalah 7, 9. Okay, yang D ni adalah mewakili 7, 9. Okay, jadi nanti saya nak awak buat coding untuk buat markah ni cuma copy paste dalam awak punya ni lah NetBeans. Lepas tu kita nak discuss dengan lab masing-masing nanti. Kita discuss. Okay. Semua saya nak apa awak nak kena buat lah. Okay. So tu adalah untuk two dimensional array. Saya tunjukkan coding dia yang tadi. So kita dah initialize. Satu lagi. Balik. Sekejap laptop saya hang dah. Saya hang dah. Sekejap Okay. Nampak ke saya? Ke dah hilang?
Dengar tak suara? Tu saya dah hilang dari radar. Okay, sebab laptop saya hang. Okay. Okay, so itulah saya nak tunjuk sedikit sahaja untuk two dimensional array. Pertama, cara nak declare dia. Okay, awak kena buat nota lah cara nak declare. Lepas tu cara nak initialize array tu ataupun nak input array. Lepas tu cara nak print value dia. Kalau nak print jawapan ni kita boleh buat for 2 kali juga for. Tapi kita boleh print for yang pertama mewakili berapa baris dia, berapa for yang kedua mewakili laju dia row, column dia. Okay, cara nak print, lepas tu cara nak manipulate. Contohnya nak manipulate tu macam sekarang ni kita buat dalam case kita buat case nak compare. Okay, so dia ada if statement lah. Nak compare. Okay, compare. Okay. Jadi saya nak coding yang Java ni. Ni kan. Ni simple sahaja. So ubah suai lah supaya tally dengan yang tadi. Okay, ubah suai supaya tally dengan yang tadi. Okay. Faham tak? Faham Puan. Okay. Okay, saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat. Hari tu saya buat untuk input, just input output kan, array kan? Betul tak? Kita tunjuk hari tu input output kan, untuk array. Let's say kita ada nombor saya nak tunjukkan sikit sebab takut nanti tak berapa nak ni. Okay, cara nak declare array cara nak declare two dimensional array tadi, two dimensional array. Sekarang ni saya nak patah balik single dimensional array. Kena ingat lah, okay. So kita ada saya tengok ramai buat lab test tu dia tak boleh buat coding sebenarnya. Okay, sebenarnya kita kena ingat juga kod-kod dia. Kita kalau buat logarithm boleh. Kan, tu nampaknya bila saya tengok balik mungkin sebab dengan tool tu, logarithm tu boleh buat tanpa bila buat coding yang betul dah ada tu. Katanya awak kena ingat macam ni kan. Start dengan kosong je kelas tu, public static void main string argument. Tu kena ingat. Lepas tu buka tutup dia ni. Buka tutup dia. Nampak? Buka tutup. Sebab tu ada yang tak jumpa curly bracket tu tutup kat mana. Dia berpasangan. Kalau kita klik dekat sini kan, nampak kuning ni. So dia berpasangan dekat sini. Ni atas ni dengan sini. Okay. So ni template dia. Template dia mesti ada import java.ut.star. Star je semua. Kalau pakai scanner boleh pakai scanner, tapi saya senangnya star je semua. Star ni maksudnya semua kita import. Okay. Let's say kita nak import kita nak pakai nombor. So macam mana nak import, nak masukkan array, nak declare. Cara pertama kita nak declare array. Array tu jenis integer. So kita ada integer, lepas tu okay, let's say kita ada satu nombor. Itu saya buat dah ni. Okay, ni cara kita nak declare array. New integer. Size tu let's say 5. Size tu 5. Ni single dimensional array. Kenapa single? Dia ada satu sahaja kotak dia tu. Okay.
untuk initialize, kita tengok dulu initialize array. Macam mana kita nak initialize array ataupun assign value to array. Assign value to array, let's say kita kata nombor kosong sama dengan 7. Ini cara kita nak initialize ataupun assign value. Nombor, saya nak assign ni index kosong. Ni panggil index kan, kosong ni panggil index. So saya nak assign index 4 dengan nombor 8. So saya buat macam ni lah. Okay. Saya nak print balik. Saya nak jumlahkan untuk dua indeks, 0 dengan 4. Macam mana kita nak jumlahkan indeks tu? Ambil balik nombor. Okay. Nombor 0 plus nombor 4. Okay, jadi yang ni adalah untuk saya print balik apa yang ni. Sepatutnya jawapan dia 15 lah kan. Okay. Bila kita run output ni adalah cara untuk yang basic input ni. Okay, 15. So soalan dia kalau dalam exam dia akan tanya apakah output. Saya tengok ramai nama apakah output. Output tu maksudnya kita kena tengok dekat kita punya sistem dah ada print line ni, kita tengok apa dia. Apakah dia, apa yang dia print. Contoh macam tu lah. So yang ni dia akan print 15. Dia bukan print 7 dengan 8. 7 dengan 8 bukan. Dia akan print 15. Kenapa? Sebab saya dah tambah dua nombor ni. Okay. Itu adalah cara untuk kita print nilai dia. So kita ambil balik nilai dia. Kalau nak print nombor kosong lah. Okay. Lepas tu kita ada untuk input. Selain daripada assign, kita boleh input juga. Kita boleh input. Kalau nak input, kita guna for. Kan saya dah ajar kan. For integer I sama dengan kosong. Dia mesti start dengan kosong kan. I kurang daripada, kita ada 5. So 5 I plus plus. So buat curly bracket, enter je. Bila enter dia pasang tu, nampak tak? Ni 4. Sebab setengahnya saya nampak dia tak curly bracket, tak tahulah dia hilang ke macam mana curly bracket dia. Dia kita enter sebenarnya dia automatic ni kalau dalam Java lah. Kalau nak tulis coding, maksudnya terus awak letak curly bracket dia. Lepas tu letak dalam ni barulah nak tulis apa-apa dalam tu. Okay. So nak input, cara nak input macam mana ke dalam array tadi. So input nombor I. Kita pakai I index kita pakai I sebab kita nak buat input kosong, input 1, kita boleh buat macam ni. Tanpa guna for, sebenarnya kita boleh buat macam ni nombor kosong sama dengan SC. Ni SC ni tak buat lagi SC. So SC ni adalah scanner yang saya biasa guna SC tapi awak nak buat input pun tak apa. SC sama dengan new scanner. Awak kena ingat ni coding ni. Scanner dalam dia ada sistem. Kalau awak pakai algorithm, dia automatic. Tak ingat? Ingat system.in. Tengok. Dia kena ingat sepatutnya. Sepatutnya kena ingat. Yang template tu kena ada. Okay, yang ni sc.next integer. Okay. Lepas tu kita buat nombor 1. Kita buat nombor 1 pula. sc.next integer. Jadi banyak, ada 10, kalau ada dalam case ni ada 5 lah. Kalau ada 10. Jadi lebih senang kalau kita gunakan for untuk manipulate dia. So kita pakai I di dalam ni, bukan kosong ke 1. Tetapi kita pakai for. So sc.next integer.
Okey, ni adalah cara untuk input. Cara untuk print sama saja macam saya kat bawah itu. Sama saja, buat for lain. Nampak? So sini tukarlah. Bukan nombor dah. So dia akan jadi system out dot print line. Bolehlah print line. Print line apa? Nombor. I. Okay. So yang ni kita nak input. Yang ni kita nak outputkan dia. Okay. Okay. Selain pada input apa? Katakanlah kita nak buat okay, macam mana kita nak buat apa ni? Kita nak masukkan array tu dalam array lain. Macam mana kita nak buat? Kita nak masuk array, kita dah simpan dalam array nombor. Lepas tu kita nak masukkan ke dalam array lain. Macam mana kita nak buat? Okay, macam mana kita nak buat? So kita kena ada satu array lain. Satu array lain. Itulah. Kita declare lah satu lagi. Nombor baru. Di mana nombor baru ni kita nak buat supaya size tu sama. Dia adalah kita nak buat macam mana nombor yang array yang baru ni. Kita nak tambah satu. Setiap satu tu kita nak tambah satu. Setiap satu kita nak tambah satu. So nombor baru, tadi kita dah masuk dalam nombor ni. Kita dah masuk. Kemudian kita nak tambah satu pada setiap satu nombor tu. So, sama saja konsep dia. Okay, 5. Sekarang ni kita nak buat nombor baru. Nombor baru, dia represent apa dia? Dia represent nombor I plus 1. Let's say 1. Nombor array yang asal tu, yang kita masuk, dia masukkan dalam nombor baru. Okay. So yang ni kita boleh manipulate dia macam ni ya. Mudah saja. Buat satu array baru, lepas tu kita akan plus 1 pada nombor tu. Okay. Okay. So saya akan print nombor baru lah kan. Nombor baru. So nombor baru, asalnya kosong ni nombor baru ni kita kosong. Yang ni kita input dulu. Lepas tu nombor baru ni saya nak plus 1. Asalnya nombor yang kita dah simpan dalam array tu kita nak plus 1. So let's say kita run. Okay, 15 ni sebab kita print nombor yang pertama tadi. Okay. Kita nak print, nak input nombor 5 nombor ni dalam nombor. Dalam array kita start dengan kosong. So nombor kosong saya masukkan 10. Okay. Nombor 1 saya masukkan 12. Nombor 01, nombor 2, 14, 18, 20. Pusat 0, 1, 2, 3, 4. Nampak? Okay, output dia yang ni yang pertama tadi sebab kita print. Yang ni saya input ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 nombor kan? Sampai 20. Okay, ni 11 ni adalah yang nombor baru yang saya buat tadi. Nombor baru. 11, kenapa 13? Sebab saya tambah 1 pada 12. Okay, ni cara kita nak manipulate array tu. Sebenarnya ada banyak soalan. Dalam final banyak soalan. Soalan yang awak kena tengok lah. Okay. Apa lagi? Contoh kita nak cari minimum maksimum antara nombor tadi. Antara nombor, so kita nak cari minimum dengan maksimum. Macam mana kita nak cari minimum dengan maksimum?
Sama je, guna for. Guna for, tapi dalam ni tukar lah. Okey, kerana nak cari minimum maksimum. Pertama, kita kata kita ada if kan. Mesti kita ada if dalam dia. So, if kita kena ada satu nombor yang pegang nilai minimum tu. Let's say kita ada integer integer min sama dengan kita assign nombor pertama, tak apa. Kita assign nombor pertama. So, nombor kosong. Nombor kosong. Okay. Nombor pertama tu kita assign. Nombor pertama kita akan sentiasa bandingkan dengan nombor-nombor lain. Kita boleh buat max pun dengan nombor kosong. Okay, contohnya kita nak cari minimum nombor minimum. Okay, kita ada 5 nombor, kita assign nombor pertama tu adalah min. So kita bandingkan if min tu kurang daripada if nombor I kurang daripada min. Min ambil yang mana min? Min ambil kalau nombor kita ada min tadi, kalau nombor tu kurang daripada min tadi, so minimum tu akan ambil nombor I tu else ni sama dengan so let's say kita dah buat ni looping for dia, nampak tak? Kita print min. Print min. So let's say saya masukkan Okay, 15 ni default dia lah yang kita buat kan, 10, 40, 5. Okay, 5 tu min sepatutnya 5 min lah. Satu, dua, tiga, empat. Baru 4 datang. So saya ada nampak? So kita akan dapat min tu kosong. 5. Kalau max pun sama. So max adalah formula max. Buat dalam max pula. Max dekat sini. Tak apalah, awak buatlah max lah. So min max. Nak buat summation. Okay, nombor-nombor ni macam mana kita nak buat summation nombor ni. Macam mana nak cari nombor tengah-tengah. Nombor tengah-tengah dia. So kalau array ni 5, mesti ada nombor tengah-tengah kan. So macam mana nak cari. Okay. Jadi awak fikir sendiri macam mana kita nak buat coding dia, nak cari nombor tu. Okay. So untuk yang ni saya nak masing-masing cuba sebab soalan berkaitan dengan array ni ada dalam final. Okay. Okay.
Saya rasa setakat tu je. So saya nak awak buat yang two dimensional array dan juga single array. Lepas tu kita dah cover method kan? Array dengan method dah cover belum? Saya lupa dah. Array dengan method. Dah belum? Rasa macam dah ajar. Apalah, soalan yang sama awak buat guna method. Macam tu lah. Okay, guna method. Ada soalan? Tak ada Puan. Tak ada. Okay. Saya mengharapkan awak cuba buat, sebab masa ada lagi, cuba buat untuk yang saya bagi coding tu, cuba run cuba run. Nanti saya copy paste dekat group tu, cuba run tengok apa yang berlaku. Cuba cari maksimum pula. Dapat tak? Okay. Tugas pertama nak cari maksimum. Kita ada dalam sikit lagi masa. Cari maksimum dulu. Cari nilai maksimum. Okay. Saya rasa setakat tu je. Kita continue. Tapi continue dengan yang tu saya nak suruh awak buat coding. Okay. Soalan setakat tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Sama. Masuk Puan. Anjay.